Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Apa khabar para jemaah di Masjid Al-Mawaddah? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita akan sambung kembali kuliah maghrib kita di dalam bab pembahagian solat sunnah. Nabi SAW meriwayatkan hadis daripada Abu Dzar meriwayatkan daripada Abul Qasim mengatakan bahawa ma min abdin yasjudu lillahi sajadatan illa rafa'allahu biha darajah wa hatta anhu biha khati'ah. Tidaklah seorang itu yang bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan satu kali sujud melainkan Allah akan menaikkan satu darjat dan menghapus satu dosa daripadanya. Maka di sini kita akan bahaskan berkenaan tentang solat sunat. Solat sunat pertama yang kita bahaskan ialah tentang solat sunat fajar. Keutamaannya adalah terdapat pelbagai hadis yang menegaskan betapa besarnya keutamaan mengerjakan solat sunat fajar dengan istiqamah. Di sini kami akan menyebutkan beberapa keutamaan solat sunat fajar. Yang pertama daripada Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menerangkan keutamaan solat sunat 2 rakaat sebelum solat fajar. Baginda bersabda, "Huma ahabbu ilayya minad dunya jami'an." Yang bermaksud kedua rakaat itu lebih aku sukai daripada seluruh isi dunia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim dan juga Tirmizi. Yang kedua daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa berkata Nabi SAW bersabda, "La tada'u raka'atal fajr wa in tarattukum khail." Janganlah kamu meninggalkan 2 rakaat sunat fajar itu meskipun kamu dikejar oleh pasukan tentera berkuda. Hadis ini bermaksud janganlah kamu sekali-kali meninggalkan 2 rakaat sunat fajar sekalipun waktu itu kamu dikejar oleh pasukan musuh. Daripada Aisyah lagi katanya, solat sunat yang paling mendapat perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Daripada Aisyah radhiyallahu anhu katanya lagi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 2 rakaat solat sunat fajar itu adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Yang kelima daripada Ahmad dan Muslim meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya, "Ma ra'aituhu ila syai'in minal khair asra'a minhu illa raka'atain qabla al-fajr." Aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu rajin dalam mengerjakan sesuatu kebaikan melainkan ketika hendak mengerjakan 2 rakaat solat sunat sebelum fajar. Para jemaah rahimakumullah, daripada 5 hadis ini, 4 daripadanya adalah diriwayatkan daripada Aisyah. Hanya 1 yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah. Boleh kita fahami bahawa bagaimana Aisyah paling banyak meriwayatkan ini ialah kerana ia memerlukan persiapan daripada rumah. Seringkali saya pernah ingatkan apa sahaja perkara yang bermula daripada rumah, kan Aisyah paling tahu sekali. Kan Aisyah radhiyallahu anha merupakan orang yang paling tahu berkenaannya. Kan maka apabila solat sunat fajar ini nak didirikan, Aisyah lebih mengetahui. Kan kerana baginda akan mempersiapkan ketika bangkit daripada tidur, baginda akan mempersiapkan itu lebih utama daripada perkara lain. Maka daripada situ Aisyah meriwayatkan hadis tentang ini. Berbeza dengan Abu Hurairah cuma 1. Di dalam perbahasan berkenaan tentang solat sunat fajar ini, tadi kita cerita tentang keutamaan. Kini kita cerita pula berkenaan tentang meringankan pelaksanaan sunat fajar. Seperti sedia maklum daripada sunnah Nabi SAW bahawa beliau selalunya meringankan bacaan surah ketika mengerjakan 2 solat sunat fajar ini. Dan bagaimana kita dapat tahu? Daripada Hafsah radhiyallahu anha katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalunya mengerjakan solat sunat 2 rakaat fajar sebelum subuh di rumahku dan beliau mengerjakannya dengan cepat. Nafi' berkata, Abdullah bin Umar juga melakukannya dengan cepat. Maksud riwayat ini daripada Hafsah bahawa isteri Rasulullah. Dalam masa yang sama juga Abdullah bin Umar juga melakukannya dengan cepat. Kalau kita lihat balik, kan Hafsah ini merupakannya anak Sayyidina Umar, Hafsah binti Umar. Abdullah bin Umar juga merupakan anak kepada
Sayyidina Umar. Kan sebab itu kita lihat dua-dua hadis ini bercantum. Kan Nafi' menceritakan kerana apa? Dia merupakan satu perkara yang diceritakan sama. Kan di antara adik-beradik itu, Nafi' merupakan tabi'in. Tabi'in menambah kalam tadi dengan mengatakan Allah bin Umar juga melakukan dengan cepat, membuktikan bahawa ada dalil untuk meringankan pelaksanaan solat sunat fajar. Okey, meringankannya supaya dapat tumpu kepada tentang solat fajar tadi. Hadis yang kedua daripada Aisyah. Tadi kita dengar daripada Aisyah, sekarang kita dengar lagi daripada Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha katanya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli rak'atain qabla ghadah wa yukhaffifuhuma hatta inni la ashukku aqra'a fihima bi Fatihatil Kitabi aula. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalunya mengerjakan solat sunat 2 rakaat sebelum subuh dalam masa yang singkat, sehingga aku berasa ragu sama ada beliau membaca surah Al-Fatihah pada kedua-dua rakaat itu maupun tidak. Kan timbul keraguan bukan apa? Kerana Nabi SAW bawa ringkas di dalam dua solat ni, dan dua rakaat ni. Yang ketiga daripada Aisyah lagi, katanya masa Rasulullah SAW berdiri ketika mengerjakan solat sunat 2 rakaat sebelum solat subuh itu hanyalah sekadar cukup membaca surah Al-Fatihah sahaja. Kan hadis ini dikumpulkan oleh Imam Ahmad, Nasai, Baihaqi, Malik dan juga At-Tahawi. Maka kita daripada situ kita tahu bahawa ringkaskan solat sunat 2 rakaat ni. Biasa kita lihat kan kita buat panjang. Kan kalau di masjid lah khususnya. Kita dilamakan bukan kerana bacaan dia lama. Lamakan kerana apa? Berikan peluang yang lain untuk mendirikan solat sunat sebelum fajar. Okey. Seterusnya masuk berkenaan tentang surah-surah yang dibaca ketika solat sunat fajar. Disunatkan membaca surah seperti mana pernah dilakukan oleh Nabi SAW semasa mengerjakan solat sunat fajar. Antaranya adalah seperti mana tertera di dalam beberapa hadis berikut. Pertama daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi raka'atil fajr qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad wa kana yusirru bihima. Adalah Rasulullah SAW ketika mengerjakan 2 rakaat fajar membaca surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas, dan beliau membacanya dengan suara perlahan. Maka di dekat sini Rasulullah SAW tentunya membaca kedua-dua surah tadi setelah membaca surah Fatihah, sebab sebagaimana yang telah dihuraikan sebelum ini, salat tidak sah tanpa membaca surah Fatihah. Kan bermaksud dalam hadis ni hanya ceritakan tentang Nabi SAW membaca surah Al-Kafirun dan surah Ikhlas, dan beliau membacanya dengan suara perlahan, bermaksud bukan dalam keadaan jahar. Kan, tapi nak menerangkan balik dalam hadis ni bahawa bukan bermaksud solat sunat tu Nabi baca surah ni saja, bermaksud Nabi awali dengan surah Al-Fatihah, kerana surah Al-Fatihah adalah rukun di dalam solat. Daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya lagi, Nabi SAW bersabda, sebaik-baik surah adalah 2 surah yang dibaca ketika mengerjakan solat sunat 2 rakaat sebelum subuh, iaitu surah Al-Kafirun dan juga surah Al-Ikhlas. Oleh yang demikian kita lihat para jemaah, di antara sebab kenapa Nabi SAW dilihat ringan bacaannya, ringan, meringankan rakaat tu bukan kerana ringan ambil mudah, bermaksud meringankan mempercepatkan. Kan, maka surah Al-Kafirun dengan surah Al-Ikhlas kan cepat untuk kita baca berbanding dengan beberapa surah yang panjang. Daripada Jabir juga mengatakan, ada seorang lelaki berdiri lalu mengerjakan solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Pada rakaat pertama dia membaca surah Al-Kafirun sehingga selesai. Maka Nabi SAW pun bersabda, inilah hamba yang mengenal Tuhannya. Pada rakaat terakhir dia membaca surah Al-Ikhlas sehingga selesai. Maka Nabi SAW pun bersabda, inilah hamba yang beriman kepada Tuhannya. Talha berkata, oleh itu aku terdorong untuk membaca kedua surah ini dalam kedua rakaat ini. Kalau kita tengok balik hadis ni boleh dikategorikan sebagai hadis takriran. Hadis takriran bermaksud apa? Adakah Nabi melakukan solat tersebut? Tidak. Adakah Nabi bercakap tentang solatnya? Tak. Nabi melihat orang lain dan Nabi mengakui. Cuma pentambahan di situ adalah Nabi tambahkan ayatnya. Nabi tambahkannya ialah apa katanya, hadza abdun arafa rabbah. Kemudian Nabi sebutkan hadza abdun amana bi rabbih. Bermaksud dia habiskan baca surah, kan, baca surah Kafirun, kemudian Nabi sebutkan inilah hamba yang mengenal Tuhannya. Kemudian apabila habis surah Ikhlas, kan, kemudian Nabi sebut inilah hamba yang beriman dengan
dengan Tuhannya. Maka dia tak bercakap tentang solat tu. Dia cuma memberikan komentar. Sebab ini sebagai salah satu contoh hadis tentang pengakuan. Biasa kita tahu hadis pengakuan ni tentang makan dab aja kan. Tu paling senang nak ingat. Sebenarnya hadis pengakuan pun banyak juga. Maka ini di antara contoh hadis yang mana Nabi mengakui, mengiktiraf seorang ni lakukan. Okey. Anna rajulan qamit. Okay. Seterusnya daripada Ibn Abbas kan, katanya adalah Rasulullah SAW biasanya baca ayat berikut pada rakaat pertama solat sunat fajar. Iaitu surah apa? Nabi SAW baca surah Al-Baqarah ayat ke-136 yang mana lebih kurang bacaannya ialah qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Manakala rakaat yang kedua pula Nabi SAW baca surah Ali Imran ayat ke-64 ya, pada a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Kan, ini di antara contoh daripada hadis Ibn Abbas. Dalam erti kata lain adalah Rasulullah SAW dalam rakaat pertama solat sunat subuh membaca surah Fatihah dan kemudian disusuli dengan ayat tadi surah Baqarah ayat 136. Kan. Manakala pada rakaat kedua setelah baca surah Fatihah, beliau membaca ayat berikut dalam surah Ali Imran ayat ke-64. Kan. Abu Daud meriwayatkan daripada Ibn Abbas bahawa Rasulullah SAW baca ayat berikut pada rakaat pertama solat subuh, iaitu surah Al-Baqarah juga ayat ke-136 tadi. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Kan, manakala pada rakaat kedua pula Nabi SAW membaca apa? Falamma ahassa Isa minhum min al-kufra qala man ansari ila Allah qala al-hawariyu nahnu ansarullah amanna. Kan, maka ini merupakan bacaannya. Okey. Maka di sini kita dapat faham berkenaan tentang bacaan yang dilakukan oleh Nabi SAW selain daripada surah Al-Kafirun dan juga surah Al-Ikhlas. Nabi baca, sebagai riwayat mengatakan bahawa Nabi baca surah Baqarah ayat 136, dan sebagai riwayat mengatakan surah Ali Imran 64, dan sebagai riwayat mengatakan surah Ali Imran ayat ke-52. Bagaimanapun seorang yang mengerjakan dua rakaat sunat fajar dibolehkan baca surah Fatihah saja berdasarkan hadis yang diriwayatkan Aisyah sebelum ini, iaitu Nabi meringkaskan kan, hanya baca Fatihah saja, di mana Nabi SAW berdiri sekadar cukup membaca Fatihah. Itu merupakan perbahasannya. Seterusnya kita akan masuk berkenaan tentang membaca doa selepas mengerjakan solat sunat fajar. Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Adhkar berkata, kami meriwayatkan dalam kitab Ibnu As-Sunni daripada Abu Al-Malih yang bernama Amir bin Usamah daripada ayahandanya bahawa dia pernah mengerjakan 2 rakaat solat sunat fajar. Secara kebetulan Rasulullah SAW pula mengerjakan solat 2 rakaat yang singkat berhampiran dengannya. Oleh demikian dia mendengar Rasulullah SAW membaca bacaan berikut dalam duduk setelah selesai mengerjakan solatnya. Apa Nabi bacakan? Nabi baca Allahumma rabb Jibril wa Israfil wa Mikail wa Muhammad Nabi sallallahu alaihi wasallam a'udzubika minan nar. Itu merupakan di antara bacaan doa Nabi SAW. Dalam kitab yang sama juga kami riwayatkan daripada Anas daripada Nabi SAW mengatakan bahawa sesiapa membaca pada pagi hari Jumaat sebelum mengerjakan solat subuh astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih sebanyak 3 kali, maka Allah Ta'ala mengampuni segala dosanya walau sebanyak buih di lautan. Maka 2 contoh hadis ni menceritakan tentang apakah bacaan-bacaan yang dilakukan oleh Nabi SAW selepas mengerjakan sunat fajar. Masih lagi berkenaan tentang berkenaan tentang solat sunat fajar ini. Kedua, selepas baca doa tadi ialah antaranya sunnahnya ialah berbaring sesudah solat sunat fajar. Aisyah berkata, adalah Rasulullah SAW apabila telah selesai mengerjakan solat sunat 2 rakaat fajar, beliau terus berbaring dengan menjadikan sebelah kanan bahagian tubuhnya sebagai alas.
Dia baring miring lah sebegitu. Okey, sekumpulan ulama hadis juga meriwayatkan daripada Aisyah katanya, apabila Rasulullah SAW telah selesai daripada mengerjakan solat sunat 2 rakaat fajar, beliau berbaring jika aku masih tidur dan mengajakku bercakap jika aku sudah bangun. Bermaksud panjang fajar tu dia biarkan panjang, dah selesai sementara tunggu maka Nabi SAW berbaring sebentar. Ulama berbeza pendapat mengenai hukum berbaring setelah mengerjakan solat sunat fajar sebenarnya. Pendapat yang lebih kuat menegaskan bahawa ia disunatkan bagi seorang yang mengerjakan solat sunat fajar di rumahnya. Namun tidak demikian bagi orang yang mengerjakan di dalam masjid. Walaupun kedua-dua hadis itu menceritakan Nabi berbaring, tapi para ulama lebih kuat mengatakan bahawa kedua-dua hadis ni practically untuk digunakan ketika mana berada di rumah. Kerana kedua-dua hadis ni ceritakan Aisyah. Tadi saya ceritakan Aisyah riwayat biasanya semua terjadi di rumah. Maka apabila berada di rumah, maka dia agak relevan untuk lepas solat sunat tu dia baring sebentar. Kan dari rumah Rasulullah dengan masjid sebelah-sebelah. Jadi baring kan sementara tunggu muazzin dan Rasulullah baring, dah qamat, lepas tu Rasulullah keluar. Begitu lebih kurang. Okey, Al-Hafiz dalam kitab Fathul Bari pula berkata, sebahagian ulama salaf lah berpendapat bahawa berbaring setelah mengerjakan solat sunat fajar menjadi sunat bagi seseorang yang mengerjakannya di rumah. Namun tidak demikian jika dikerjakan di dalam masjid. Pendapat ini diriwayatkan oleh Ibn Umar dan dianggap kuat oleh sebahagian guru-guru kami, memandangkan tidak ada satu pun riwayat menyatakan bahawa Nabi SAW pernah mengerjakannya di dalam masjid. Memang betul hadis tu diriwayatkan tentang Nabi baring, tapi tak ada pun para sahabat yang meriwayatkan tentang Nabi baring selepas solat sunat fajar di dalam masjid. Oleh demikian, para ulama salaf berpandangan bahawa benda ni kan sunnahnya ialah apabila dia berada dekat rumah. Tapi kalau ada kat masjid, contoh ada tiba-tiba ada orang yang belajar hadis tak habis, ni masalah. Dia baca, kemudian cakap Nabi berbaring selepas ni. Maka dekat masjid pun sementara dah tunggu dia solat sunat awal, kemudian dah habis kan, tunggu dia baling lipak je gitu. Kan lepas tu bila kita tegur, cakap jangan baring je. Oh ni sunnah. Sunnahnya di rumah bukan di masjid. Okey. Tetapi dalam satu hadis yang sahih daripada Ibn Umar kan bahawa beliau pernah melempar seseorang yang berbaring di masjid dengan batu. Sampai batu lagi keadaan macam gini. Okey, demikian keterangan dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Ahmad ketika ditanya mengenai hukum berbaring, beliau menjawab, aku sendiri tidak berbuat demikian itu, tetapi jikalau ada yang melakukannya maka itu pun baik. Maka kat sini kita faham bahawa ia tidak dilakukan di masjid. Kan pendapat ini diriwayatkan daripada Umar tadi dianggap kuat oleh sebahagian guru-guru kami, memandangkan tidak ada satu riwayat menyatakan bahawa Nabi SAW pernah mengerjakannya di dalam masjid. Itu merupakan pandangan paling kuat. Sehingga kan Ibnu Umar pernah baling batu bagi mereka yang baring dekat masjid. Okay. Masuk kepada perbahasan berkaitan tentang mengqada solat sunat fajar. Kan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man lam yusalli raka'atil fajar hatta tatlu'al syams falyusalliha. Nabi SAW bersabda, sesiapa yang belum mengerjakan solat sunat 2 rakaat fajar hingga matahari terbit, maka hendaklah dia tetap mengerjakannya. Daripada Qais bin Umar bahawa dia berkata, dia berangkat menuju masjid untuk mengerjakan solat subuh. Namun ternyata Nabi SAW sedang mengerjakannya, pada dirinya belum sempat mengerjakan solat sunat 2 rakaat fajar. Akhirnya dia terus mengerjakan solat subuh dengan bermakmumkan kepada Nabi SAW. Setelah itu dia berdiri lagi dan mengqada solat sunat fajar sebanyak 2 rakaat. Melihat itu Nabi SAW berjalan menghampirinya dan bertanya, solat apakah yang dikerjakan ini? Dia kemudian menjelaskan bahawa dirinya belum sempat lagi mengerjakan solat sunat subuh, ya, solat subuh dan baru sekarang mengqadanya. Mendengar itu Nabi SAW pun berdiam diri tanpa memberikan sebarang komen ke atasnya. Nah, ini merupakan contoh lagi berkenaan tentang hadis takrir daripada Qais bin Umar. Kan beliau Qais bin Umar ni pergi solat dekat masjid, sampai kat masjid Nabi dah dirikan solat subuh. Maka dia belum solat sunat qabliyah lagi. Maka apa dia buat? Dia perlu solat. Selepas solat, habis solat tu dia pun qada. Kan solat sunat qabliyah tadi. Habis solat sunat qabliyah qada, Nabi pun nampak pada Nabi pergi pada Qais, Nabi tanya, kan solat apakah yang telah kamu lakukan? Maka Qais menjawab, ya Rasulullah, aku belum sempat tadi solat sunat subuh, maka aku pun lakukannya. Apa nak Nabi komen? Nabi tak komen. Nabi terus berjalan. Kan di situ
menunjukkan bahawa Nabi tidak melarang perkara tersebut dan tidak membenarkan, bahawa ini takrir. Maka oleh demikian ia juga menjadi salah satu dalil sebab berkenaan tentang boleh mengqada solat sunat fajar. Ahmad, Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Umar bin Al-Husain berkata bahawa Nabi SAW pada suatu ketika berada dalam perjalanan, disebabkan keletihan, beliau dan para sahabatnya akhirnya tertidur hingga tidak sempat mengerjakan solat fajar tadi, solat subuh. Kan? Mereka belum lagi bangun hinggalah cahaya matahari mula menyengat mereka. Mereka akhirnya memutuskan untuk meneruskan perjalanan hinggalah sampai matahari naik tinggi. Setelah itu beliau menyuruh seseorang supaya memandangkan azan dan seterusnya beliau mengerjakan solat sunat 2 rakaat yang biasa dilakukan sebelum fajar. Kemudian muazzin tadi memandangkan iqamah dan diteruskan dengan mengerjakan solat fajar. Hadis-hadis ini menyatakan bahawa solat sunat fajar boleh diqada sebelum terbit matahari ataupun sesudahnya, sama ada tertinggal kerana adanya uzur maupun tanpa uzur sekalipun. Malah mengqada solat sunat fajar tetap dibolehkan tanpa mengira solat sunat fajar saja yang tertinggal atau kedua-duanya sekali yang merangkumi solat fajar dan juga solat subuh. Itu yang menyebabkan para ulama berbeza pandangan berkenaan tentang ada tak qada solat. Sebagai ulama mengatakan tak ada qada salat. Kerana apa? Salat perlu dalam keadaan mauquta, telah ditetapkan waktunya. Maka apabila terlepas, maka terlepas. Kan adakah orang itu berdosa, dia berdosa. Kan? Maka dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi ada sebahagian mengatakan boleh, sebab apa? Datang daripada hadis sebeginilah. Kan? Kerana apa? Pernah terjadi. Sebab tu sebahagian ulama sehinggakan, saya rumuskan, sehinggakan meletakkan bagi mereka yang terlepas solat subuh, ketika bangunnya terus dirikan solat walaupun dalam keadaan solat subuh tu dalam keadaan lepas daripada syuruk. Berdasarkan apa? Berdasarkan hadis demikian. Tapi kalau kita nak bahaskan lebih panjang. Di antaranya lah Nabi dalam keadaan musafir, kita dalam keadaan senang lenang mungkin situasi yang berbeza. Tapi nak ceritakan sebahagian ulama mengambil pendirian berkenaan tentang boleh qada solat disebabkan kalau sunat boleh qada, takkan yang wajib tak boleh qada. You see, nampak kita melihat kepada bagaimana para ulama meletakkan hukum. Jangan kita mengkritik tanpa memahami keadaan sebenar. Okey, ulama memang mengatakan bahawa tidak ada solat qada untuk solat fardu sebab tidak ada dalil yang menceritakan perkara tersebut. Tapi ada pula ulama meletakkan ada tak yang mana Nabi qada solat? Ada solat sunat. Maka mereka menggunakan mafhum mukhalafah dekat situ. Yang teknik dia ialah kalau ada sunat itu nak boleh qada, takkan wajib tak boleh qada. Itu merupakan di antara dalil yang digunakan oleh para fuqaha. Jadi ustaz, yang mana satu ialah mana satu? Ini seringkali menjadi masalah untuk orang awam. Mana satu ialah mana satu, bukan masalah tentang mana satu tentang ialah mana satu. Yang mana satu kita faham tentang dalil tersebut. Dalil daripada hadis yang terakhir tadi daripada Umar bin Husain mengatakan bahawa ingat saja terus dirikan solat. Bermaksud mereka dah tidur, dah bangun. Bangun tu dia masih belum dirikan solat. Dia teruskan perjalanan sampai ke satu tempat yang agak mungkin selesa, selamat dan sebagainya, baru dirikan solat sunat dan juga salatul fajar tadi. Solat fajar. Maka menceritakan bahawa ya, begitulah cara Nabi SAW. Dia bukan lepas 2-3 hari baru ingat belum qada. Okey. Sebab tu perbahasan dia agak panjang. Maka kitab fiqh biasanya membahaskan bagaimana keadaan untuk kita faham kat sini. Wallahu alam, semoga ia memberikan manfaat kepada kita, semoga ia menjadi satu pengajaran kepada kita. Insya-Allah kita akan sambung pada minggu-minggu hadapan akan datang lagi. Aku qouli hadza astaghfirullahal azim wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بلا توفيق هداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.